إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada malam ini kita masih lagi meneruskan tindakan-tindakan betul kita, iaitu telah pun kita mulakan membaca dan mengenali beberapa perkara yang berkaitan dengan salah satu kitab yang telah pun menjadi kitab yang diterima oleh ramai manusia tanpa mengira apa pun mazhab mereka, dan ia adalah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi yang berjudul Riyadhus Salihin. Dan pada malam ini, dalam kuliah sebelum tidur kita pada malam ini, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal kerana pada malam ini, setelah saya memberikan beberapa ulasan berkenaan dengan bagaimanakah latar belakang pengarang dan sedikit sebanyak berkaitan dengan latar belakang kitab yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi yang luar biasa ini. Jadi pada malam ini, tanpa saya melengahkan masa, saya berusaha untuk mula masuk membacakan Muqaddimatul Muallifi ataupun pendahuluan yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi sebagaimana yang terdapat dalam kitab Riyadhus Salihin pada halaman yang kelima mengikut versi saya. Jadi pada malam ini insya-Allah taala saya akan membacakan teks kitab ini, dan saya mohon kepada anda yang memiliki kitab ini, saya mohon untuk juga anda melihat dan merujuk kepada kitab ini, dan mudah-mudahan asbab daripada kita bersungguh-sungguh untuk mendengar kalam para ulama, dan apa lagi mendengar perkataan-perkataan yang datang daripada Al-Quran dan perkataan-perkataan yang datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ia akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jal akan memberikan kepada kita hidayah sehinggalah kita bertemu Allah Azza wa Jal pada hari mahsyar kelak. Jadi pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, okey, jadi kepada anda yang berada di semua platform, jika sekiranya gambar tak jelas, jika sekiranya suara tak jelas, anda boleh pergi ke platform lain. Okey, jangan jadi orang yang tidak boleh berubah. Okey, kita ada di Telegram,
kita ada di Facebook personal saya. Alright, saya juga ada di saya juga berada di beberapa tempat yang lain. Okey, jadi kalau anda rasa anda tidak mendengar suara saya, okey, jadi anda boleh pindah. Okey, hidup ini boleh pindah. Okey, hidup ini boleh berpindah. Jadi jangan statik. Okey, baik. Jadi adakah anda mendengar suara saya pada malam ini? Okey. Saya tidak bersiaran hanya di Facebook Dr. Rocket sahaja, tetapi saya bersiaran di banyak tempat. Okey, jadi kalau anda tidak mendengar suara saya, anda boleh pindah. Okey, kalau tak ada akaun, buka akaun. Baik. Jadi pada malam ini saya akan mula untuk membacakan muqaddimah. Okey, muqaddimatul muallifi ataupun muqaddimah pendahuluan yang datang daripada tulisan Al-Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-'azizil ghaffar. Mukawwiril laili 'alan nahar. Tadhkiratan li'ul qulubi wal absar. Wa tabsiratan lidhawil albab wal i'tibar. الذي أيقظ من قلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار. Okey, saya baca sini situ. Baik. Terjemahannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillahi al-wahidil qahhar. Jadi Imam Nawawi memulakan dengan memuji Allah Azza wa Jal, yang mana Al-Imam Nawawi menyatakan Alhamdulillahi al-wahidil qahhar. Al-wahid yang Maha Esa, al-qahhar yang Maha Perkasa. Dan Al-Azizi yang Maha Mulia, Al-Ghaffar, dan dialah Allah Azza wa Jal yang Maha Pengampun. Okey, yang Maha Pengampun. Kemudian kata Imam Nawawi, mukawwiril laili 'alan nahar. Dan dialah Allah Azza wa Jal zat yang merubah malam menjadi siang, dan begitulah sebaliknya. Mukawwir bermaksud Tuhan yang menukarkan. Dialah Tuhan yang menukarkan malam kepada siang, siang kepada malam. Ataupun mukawwiri al-laili 'alan nahar. Tuhan yang merubah malam menjadi siang. Dan tazkiratan liulil qulubi wal absar. Sebagai peringatan bagi orang-orang yang berfikir, dan sebagai peringatan kepada orang-orang yang mempunyai wawasan bagi mengambil pengajaran. Wa tabsiratan lidzawil albabi wal i'tibar. Bagi orang-orang yang mengambil pengajaran. Kemudian alladhi ayqadha min qalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi ad-dar. Dan jika sekiranya tuan-tuan dan puan melihat kepada perkataan-perkataan yang dipilih oleh Al-Imam Nawawi pada kitab ini, pada muqaddimah ini, kita akan merenung sejenak. Di mana katanya Allah adalah zat
yang menyadarkan orang-orang yang dipilihnya di antara makhluk-makhluknya, di mana mereka tidak menyibukkan diri mereka untuk memperhatikan masalah keduniaan sahaja, tetapi mereka menyibukkan diri mereka untuk selalu patuh kepadanya. Allahu Akbar. Jadi kan, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, dialah Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita faham daripada apa yang kita lihat perkataan yang dipilih oleh Al-Imam Nawawi dalam muqaddimah ini, alladhi ayqadha min qalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi ad-dar. Maksudnya apa kan? Maksudnya adalah Imam Nawawi dia cuba nak bagi tahu kepada kita, manusia ni ada dua jenis. Okey, manusia ni ada dua jenis. Yang pertama, manusia yang menyibukkan diri mereka dengan urusan dunia tak habis-habis. Sehingga hari pun malam bertukar menjadi siang, malam semula, siang semula, mereka tak habis-habis dengan urusan dunia mereka. Okey, sehinggalah mereka meninggalkan bumi ini dan mereka terperanjat dah habis dah masa. Jadi kan, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, okey, baik. Jadi Imam Nawawi menyatakan bahawa wa syaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar. Oh, ini sangat menarik. Di mana kata Imam Nawawi, dan mereka menjadi orang yang menyibukkan diri mereka untuk memperhatikan urusan-urusan akhirat. Sebab kalau kita lihat tujuan utama Al-Imam Nawawi mengarang kitab Riyadhus Salihin ini adalah Imam Nawawi ingin memberikan kepada pembaca-pembaca kitab ini satu garis panduan bagaimana kita ini boleh masuk dalam taman-taman orang saleh sehinggalah dosa kita diampunkan, sehinggalah kita bertemu Allah Azza wa Jalla dalam keadaan Allah Ta'ala menerima kita. Jadi, wa mulazamati al-itti'adhi wal iddikar. Maka, kata Imam Nawawi, di mana mereka ini tidak menyibukkan mereka untuk memperhatikan masalah keduniaan sahaja, tetapi mereka menyibukkan diri mereka selalu untuk patuh kepada Allah Azza wa Jal dan senantiasa menggunakan akal fikiran mereka yang benar dan senantiasa mencari bimbingan dan petunjuk. Okey, maksudnya apa? Okey, maksudnya adalah baik. Jadi kan, kata Imam Nawawi, وَوَفَّقَهُمْ لِلذَّأْبِ فِي طَاعَتِهِ. Okey, mereka adalah orang yang senantiasa cari jalan menggunakan akal fikiran mereka yang benar dan senantiasa mencari bimbingan dan petunjuk. Maksudnya apa? Mereka cari bimbingan dan mereka cari petunjuk. Maksudnya, bimbingan untuk sampai kepada Allah Azza wa Jal, bimbingan untuk sampai kepada Allah Azza wa Jal, bimbingan untuk masuk syurga ini
adalah sesuatu yang dicari. Yang dicari dengan menggunakan akal fikiran yang benar dan sentiasa mencari petunjuk. Dan kata Imam Nawawi, Allah lah ataupun Allah lah yang memberikan pertolongan kepada mereka untuk senantiasa taat kepadanya dengan mampu untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan memberi pertolongan kepada mereka untuk senantiasa menambah bekal untuk mencari kebahagiaan pada alam yang baqa. Maksudnya, seumpama Imam Nawawi nak bagi tahu, kalau awak nak dapat hidayah, awak kena guna akal awak. Awak kena guna anggota awak. Carilah hidayah tu. Mencari hidayah. Dia bukan tiba-tiba sampai hidayah tu. Tidak. Dan kata Imam Nawawi, wa ta'ahubi lidaril qarar. Okey, maafkan kalau saya salah baca, saya minta maaf, okey. Tulisan ni kecil sangat. Okey. Wa ta'ahubi lidaril qarar wal hadari mimma yuskhituhu wa yujibu daral bawar. Dan dialah juga Allah Subhanahu wa taala yang menghindarkan diri mereka daripada mereka terjebak dalam melakukan perkara-perkara yang menyebabkan murka Allah Azza wa Jal dan apa yang menyebabkan kebinasaan diri mereka serta memelihara mereka untuk tidak mudah terombang-ambing oleh perkembangan wal muhafazati ala dhalika ma'a taghayuril ahwal wal atwar. Allahu Akbar. Maksudnya apa? Sejak daripada zaman Imam Nawawi, tuan-tuan dan puan-puan, telah saya nyatakan Imam Nawawi ini lahir pada tahun bila dan meninggal tahun bila. Cuba komen dekat skrin. Okey, cuba anda komen dekat skrin Imam Nawawi ni meninggal bila, lahir bila. Telah saya nyatakan dalam episod-episod sebelum ini. Tuan-tuan dan puan-puan, seumpama nak bagi tahu, Imam Nawawi nak bagi tahu kepada kita, wal muhafazati ala dhalika ma'a taghayuril ahwal wal atwar. Maksudnya apa? Sejak daripada zaman Imam Nawawi pun, okey, yang meninggal pada tahun 676 Hijrah. Tuan-tuan, kita malam ni berapa Hijrah? Masya Allah, tabarakallah. Nak sebut tentang cabaran kepada iman, cabaran kepada akidah, cabaran kepada akhlak, tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan hanya berlaku zaman kita yang canggih ni lah konon-kononnya, tetapi cabaran ni telah berlaku sejak daripada zaman Al-Imam Nawawi. Buktinya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Dalam mukadimah Imam Nawawi ni, Imam Nawawi sebut wal muhafazati ala dhalika ma'a taghayuri al-ahwali wal atwar. Maksudnya apa? Cabaran kepada manusia untuk melakukan dosa dan kemurkaan Allah Azza wa Jal yang menyebabkan binasa diri. Tuan-tuan dan puan-puan, rupa-rupanya melakukan dosa ni menyebabkan diri kita binasa. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Melakukan dosa ni bukan menyebabkan kita gembira. Tuan-tuan dan puan-puan, rupa-rupanya melakukan dosa ni menyebabkan kita binasa. That's why amat perlu untuk kita sentiasa minta tolong daripada Allah Azza wa Jal. Di saat kita berdosa, kita segera minta ampun dan bertaubat kepadanya. Dan rupa-rupanya mesej Imam Nawawi kepada kita pada malam ini yang menjaga kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghindarkan diri kita daripada perkara-perkara yang boleh menimbulkan kemurkaan Allah Azza wa Jal dan apa-apa sahaja yang menyebabkan kebinasaan kepada diri kita
Dan dialah Allah Ta'ala yang membantu kita, yang memelihara kita daripada tidak terombang-ambing. Okey, terombang-ambing dengan perkembangan perubahan situasi dan kondisi manusia, masyarakat yang tidak menentu. Baik. Jadi, itu mukadimah. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam mukadimah Imam Nawawi ni ada 7 perenggan. Jadi izinkan saya untuk membacakan ke-7 perenggan ni, mudah-mudahan kita mendapat manfaat insya-Allah. Baik. Dan kata Imam Nawawi lagi, Ahmaduhu ablagha hamdin wa azkahu wa ashmalahu wa anmahu wa ashhadu an la ilaha illallah al-barru al-karim ar-ra'ufur rahim wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh al-hadi ila siratin mustaqimin والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. Ini perenggan yang kedua. Kata Imam Nawawi, saya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh dan setulus hati, serta selalu berusaha untuk meningkatkannya. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, saya baca berulang-ulang kali perkataan ini, Ahmaduhu ablagha hamdin wa azkahu wa ashmalahu wa anmahu. Tuan-tuan dan puan-puan, rupa-rupanya Masya Allah Tabarakallah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita kena berusaha puji Allah dengan sepenuh hati kita dan dengan setulus hati. Dan rupa-rupanya, di saat kita rasa macam kita dah puji Allah sepenuh hati, setulus hati, rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, masih ada ruang untuk kita meningkatkan ikhlas kita dan setulus hati kita untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala from time to time. Dan kata Imam Nawawi, wa ashhadu an la ilaha illallah al-barru al-karim. Saya bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Azza wa Jal, Zat yang selalu berbuat baik, Zat yang maha mulia, maha pengasih, lagi maha penyayang. Tuan-tuan dan puan-puan, tidakkah kita rasa santing di sini? Okey, di manakah level kita berbanding para ulama sebelum kita? Yang mana mereka ini rupa-rupanya mereka sentiasa nak memastikan diri mereka sentiasa duduk pada level keimanan yang luar biasa. Dan Masya Allah Tabarakallah, Imam Nawawi menyatakan bahawa wa ashhadu an la ilaha illallahul barru al-karim ar-ra'ufur rahim. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, nikmat. Dan senantiasalah tuan-tuan dan puan-puan kita faham bahawa kita sentiasa ada level untuk kita sentiasa meningkatkan keikhlasan kita dalam memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada masa ke semasa. Dan kata Imam Nawawi, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Dan saya bersaksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya, kekasih dan kesayangannya, yang membimbing ke jalan yang benar dan memimpin ke agama yang lurus. Masya Allah Tabarakallah. Dan kata Imam Nawawi, semoga rahmat dan kesejahteraan senantiasa terlimpah atas Muhammad dan para nabi yang lain serta keluarga dan sekalian orang-orang yang saleh. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dan Imam Nawawi pada perenggan yang ketiga, katanya, amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala. Ini adalah perkataan Allah Azza wa Jal yang pertama yang ditampilkan oleh Al-Imam Nawawi.
Apa dia? Kata Allah Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buka surah Az-Zariyat, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, okey, Az-Zariyat surah yang ke-51 dengan ayat 56 sehingga 57. Apa kata Allah Ta'ala? Ini ayat yang kita biasa dengar, okey, para asatizah baca kan. Baik, apa kata Allah Ta'ala? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Kedua-dua ayat ni, Masya Allah, Tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan, kata Allah Ta'ala, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Satu. Tuan-tuan dan puan-puan, rupa-rupanya hidup kita ni, apa tujuan dia? Tuan-tuan, tujuan hidup kita yang jelas, datang daripada petunjuk Al-Quran, adalah وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Maknanya, Allah Ta'ala menafikan, aku tidak menciptakan jin dan manusia sejak daripada penciptaan jin dan manusia. Bila jin dan manusia pertama dicipta, tujuannya, kata Allah Azza wa Jal, adalah untuk beribadah kepadaku. Masya Allah, Tabarakallah. Dan Allah Ta'ala kata, kita ni hidup untuk beribadah kepada dia. Nampak tak bagaimana Allah Ta'ala sambung ayat ni? Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Dan aku tidak mengharapkan rezeki daripada mereka. Maksudnya manusia ni, kita tak payah untuk bayar Tuhan. Tuan-tuan, kita tak payah nak bagi allowance dekat Tuhan. Tak ada. Tuhan tak minta benda tu. Bahkan Tuhan tidak berhajat sama sekali. Okey, maknanya, jangan kata sebab daripada aku sembah engkau lah Allah, maka engkau semakin dahsyat. Tak ada. Tak ada kalimah tu. Okey, tidak ada kalimah itu. Sama sekali. Tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah. Tetapi Allah Ta'ala kata apa? وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ. Dan aku juga tidak mengharapkan manusia ni memberi makan kepadaku. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, ayat ini kata Imam Nawawi, wa hadha tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Kata Imam Nawawi, ayat ini menjelaskan bahawa jin dan manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jal untuk beribadah. Akan saya huraikan nanti. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan, bila kita membaca hadis demi hadis demi hadis, yang berapa jumlahnya tuan-tuan dan puan-puan? Kalau kita buka kitab ini, Riyadhus Salihin, kita mendapati hadis yang terakhir yang dimasukkan oleh Al-Imam Nawawi, tuan-tuan dan puan-puan, pada bab mimpi dan yang berkaitan dengannya. Pada bab itu, tuan-tuan dan puan-puan, Imam Nawawi mendatangkan satu hadis Nabi SAW dengan nombor hadisnya 1896. Jadi saya berpeganglah. Okey, saya berpegang oleh kerana kalau kita buka kitab ini, kita mendapati dalam kitab Salihin ini, hadis yang terakhir nombornya 1896. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, kita ataupun saya berpegang jumlah total hadis pada kitab ini jumlahnya 1896. Baik. Jadi kan, Masya Allah, Tabarakallah, kita akan mendapati daripada hadis yang pertama sampailah kepada hadis 1896, ini adalah menunjukkan bahawa manusia ini hidup untuk tekun beribadah kepada Allah Azza wa Jal tanpa perlu memikirkan untuk bagi allowance kepada Tuhan ataupun memberi makan kepada Tuhan. Dan Tuhan sama sekali tak memerlukan kedua hal ini. Yang memerlukannya adalah kita sendiri. Baik.
Dan kata Imam Nawawi, فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاعْتِنَاءُ بِمَا خُلِقُوا لَهُ وَالْإِعْرَاضُ عَنْ حُدُودِ الدُّنْيَا بِالزَّهَادَةِ فَإِنَّهَا دَارُ النَّفَادٍ لَا مَحَلُّ إِخْلَاطٍ وَمَرْكَبُ عُبُورٍ لَا مَنْزِلُ حُبُورٍ وَمَشْرَعُ انفصام لا موطن دوام فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد وعقل الناس فيها هم الزهاد. Tuan-tuan dan puan-puan, beri perhatian kepada kalimah-kalimah ini. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Apa terjemahan dia? Setelah Imam Nawawi membawakan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan diberikan penerangan oleh Imam Nawawi, dan kata Imam Nawawi, oleh kerananya sudah seharusnya lah manusia memperhatikan untuk apa mereka diciptakan, dan sudah seharusnya lah mereka memberikan fokus, mengalihkan diri mereka daripada tipu daya dunia. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, rupa-rupanya Masya Allah, tabarakallah, tipu daya dunia ni, mengikut pandangan Imam Nawawi, dapat kita menyahkan tipu daya dunia ni dengan apa? Dengan satu kalimah. Okey, dengan satu kalimah. Okey, dengar betul-betul. Kata Imam Nawawi, فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاعْتِنَاءُ بِمَا قُلِقُوا لَهُ وَالْإِعْرَاضُ عَنْ حُدُودِ الدُّنْيَا بِالزَّهَادَةِ. Apa dia? Dengan zuhud. Tuan-tuan, rupa-rupanya zuhud akan menyelamatkan kita daripada tipu daya dunia. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, saya akan cuba huraikan perspektif zuhud ni pada masa akan datang bila kita mula membacakan hadis-hadis berkaitan. Baik, cuma pada malam ni tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil satu kefahaman, tipu daya dunia ni adalah sesuatu yang berlaku. Ataupun kita ditipu oleh dunia, ditipu oleh harta benda ni memang berlaku. That's why, kata Imam Nawawi, tipu daya dunia ini diselamatkan dengan yang dipanggil sebagai bizzahada, yakni zuhud. Baik. Kemudian, kata Imam Nawawi, kerana sebenarnya dunia adalah alam fana yang tidak akan kekal. Ini semua orang tahu. Okey, ini semua orang tahu. Dunia hanyalah sebagai tempat untuk berteduh. Okey, kata Imam Nawawi, fa innaha darun nafadin la mahallu ikhlat wa markabu uburi la manzilu huburi. Oh, perkataan yang Imam Nawawi guna memang dahsyat. Memang dahsyat. Apa dia? Kata dia, fa innaha daru nafadin. Dunia ni hanyalah tempat berteduh. Berteduh untuk 60 tahun, berteduh untuk 80 tahun, berteduh untuk 90 tahun, berteduh. Kalau kita boleh bayangkan, dunia ni macam sebatang pohon, kepanasan dekat atas, dan kita lepak sebentar bawah pohon tu. Okey? Baik. Bukan tempat untuk bersenang-senang dan bukan tempat tinggal yang kita mencari banyak kemewahan. Allahu Akbar. Okey, cuma tunggu. Okey, saya akan cuba untuk explain bila kita mula membacakan hadis-hadis seterusnya, insya-Allah. Dan kata Imam Nawawi, oleh kerana itulah hanya orang-orang yang sedar, falihada kana al-aiqadu min ahliha humul ubbad. Tadi zuhad, dan now ubbad.
Okey, siapakah ubad? Mereka adalah orang-orang yang sedar, yang mana mereka melaksanakan ibadah. Dan Imam Nawawi kata apa? Wa aqalun nasi fiha humuz zuhad. Dan orang-orang yang paling berakal, yang paling sihat akal fikiran mereka, kata Imam Nawawi, mereka lah orang-orang zuhud terhadap dunia. Macam. Baik, tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian. Dan Imam Nawawi mendatangkan satu ayat. Okey, dan pada malam ni saya berhenti pada ayat itu, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, okey, dalam surah Yunus 24. Okey, kepada anda yang ada Al-Quran pada malam ini ataupun anda ada kitab ni, anda boleh tengok surah Yunus ayat 24. Okey, di mana Allah Subhanahu Wa Taala secara jelas menyebut, qala Allah Taala, innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan, ayat ni memang satu reflection. Seumpama Imam Nawawi nak bagi faham tentang zuhad dan ubad berdasarkan kepada hadis ini. Apa kata Allah Azza wa Jal? Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia ini bagaikan air yang kami turunkan dari langit, maka tumbuh kerananya tumbuh-tumbuhan bumi yang dapat dimakan oleh manusia dan haiwan. Dan ketika bumi telah berhias indah sehingga penduduknya mengira telah berkuasa sepenuhnya, tiba-tiba datanglah bencana yang kami turunkan di waktu malam atau siang hari. Maka kami jadikan semua bangunan itu bagaikan tersapu bersih, bagaikan tanaman yang telah habis diketam. Seolah-olah semalamnya memang tidak ada apa-apa. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan bagi mereka yang berfikir. Agak-agak boleh faham tak ayat ni? Tuan-tuan, mudahnya adalah seumpama macam hari ni turun hujan, Allah turunkan hujan, kita gembira, menyebabkan suburnya tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman subur. Kita bergembira dengan apa yang ada, dan tiba-tiba Allah datangkan bencana, banjir ke, taufan ke, lenyap keseluruhannya. Seumpama apa, tuan-tuan dan puan-puan? Seumpama tidak ada apa-apa yang tumbuh sebelum ni. Agak-agak boleh faham tak? Agak-agak boleh faham tak? Jadi Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Okey, pada malam ni saya berhenti sehingga pada ayat tersebut, dan tak patut sangatlah kalau saya tak bacakan satu aqwal ataupun satu kalam yang Imam Nawawi bawakan dalam mukadimah ini, sebab pada saya perkataan ini datang daripada seorang penyair yang pada saya memberikan makna besar kenapa Imam Nawawi karang kitab ni. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam hidup kalau anda perasan, Masya Allah, tabarakallah, Allah boleh bagi sekelip mata dan Allah Ta'ala boleh tarik sekelip mata. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Baik. Kata Imam Nawawi, seterusnya, wal ayatu fi hadzal ma'na kathira. Maksudnya, surah Yunus tadi memberikan makna yang pelbagai. Tetapi makna yang dipilih oleh Al-Imam Nawawi, walaqad ahsanal qailu. Okey, yang mana kalam ini datang daripada Abu Bakar Muhammad bin Walid
At-Turtushi Al-Fihri Al-Andalusi Al-Maliki, yang terkenal sebagai Ibnu Zaid. Okey, yang mana kalam ini diambil oleh Al-Imam Nawawi untuk menjadi kefahaman kepada surah Yunus ayat 24. Apa kata dia? Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihul a'mali fiha sufuna. Allah, cantik betul lah kalam ni. Masya Allah, tabarakallah. Agak-agak faham tak? Okey, kalam daripada Ibnu Zaid. Al-Ma'ruf bi Ibnu Zaid. Okey, anda boleh carilah siapa dia ni. Okey. Yang mana lebih kurang maksud dia, sesungguhnya ada di kalangan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang cerdik. Inna lillahi ibadan futana. Maknanya, daripada kalangan umat manusia ni ada yang cerdik, ada yang tak berapa cerdik. Macam mana? Manusia mungkin melihat cerdik itu mungkin cerdik pada percakapannya, satu. Cerdik pada, dia mungkin cerdik bisnes. Dia mungkin cerdik exam. Dia mungkin cerdik viva. Dia mungkin cerdik kerana ada PhD. Dia mungkin cerdik kerana orang panggil dia profesor. Dia mungkin cerdik mungkin sebab ada banyak artikel. Lihat bagaimana para ulama dulu melihat kecerdikan. Okey, inna lillahi ibadan futana. Okey? Talaqud dunya wa khaful fitana. Apa dia? Mereka yang cerdik itu yang tidak mementingkan masalah dunia kerana mereka takut kepada fitnah. Allahu Akbar. Oh, malam ni kita pakat-pakat semua, Masya Allah, tabarakallah. Kita jual kereta kita, jual rumah kita, kita jual emas kita, kita semua keluarkan akaun sedekah pada semua orang. Itu kan maksudnya sabar. Okey, sabar sekejap. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, yang mana talaqud dunya wa khaful fitana, mereka menceraikan dunia, mereka mengasingkan diri daripada dunia sebab mereka takut terkena fitnah. Okey, mereka takut terkena fitnah. Nazaru fiha falamma alimu, mereka sangat berhati-hati terhadap dunia. Itu poin dia, mereka berhati-hati terhadap dunia. Annaha laysat lihayyin watana, kemudian ketika mereka mengerti bahawa dunia bukanlah tempat tinggal untuk hidup selama-lamanya. Okey, ja'alu hal lujjatan wattakhadhu, dan mereka menganggap dunia ini sementara dan menjadikan salihul a'mali fiha sufuna, dan mereka menjadikan amal saleh sebagai sampan untuk mereka mengharungi lautan dunia ni. Allahu Akbar. Agak-agak faham tak? Agak-agak faham tak malam ni, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian? Baik. Jadi, Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian. Okey. Lagi berkata Imam Nawawi, okey, katanya apa? فَإِذَا كَانَ حَالُهَا مَا وَصَفْتُهُ وَحَالُنَا وَمَا خُلِقَنَا لَهُ مَا قَدَّمْتُهُ فَحَقٌّ عَلَى مُكَلَّفِ أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار ويتأهب لما أشرت إليه ويهتم بما نبهت عليه وأسوب طريق له في ذلك. Tuan-tuan dan puan-puan, demikianlah dunia. Demikianlah keadaan dunia dan keadaan kita serta tujuan Tuhan menciptakan kita telah saya huraikan di atas. Maka sudah seharusnya lah seorang mukallaf
mencurahkan dirinya untuk mengikuti jejak langkah orang-orang yang terpilih dan bertindak sesuai dengan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang mempunyai akal fikiran yang benar-benar sihat serta memperhatikan apa jua yang telah saya peringatkan itu. Tuan-tuan dan puan-puan, rupa-rupanya Imam Nawawi ni dia bagi tazkirah pada kita. Okey, seawal mukadimah ni dia bagi peringatan kepada kita, maknanya sebelum kita masuk taman-taman orang saleh ni, ini adalah reminder Imam Nawawi. Okey, ini adalah reminder Imam Nawawi. Okey, that's why kata wa yata'ahhaba lima asyartu ilaihi wa yahtamma bima nabbahtu alaihi wa aswabu tariqin lahu fi dhalik wa arshadu ma yaslukuhu min al-masaliki at-ta'addubu bima sahha an nabiyina sayyidil awwalin wal akhirin wa akramas sabiqin wal lahiqin salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa qad qala Allah ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya apa? Imam Nawawi nak beritahu apa? Kita ni kena tolong-menolong untuk sentiasa berada pada line kebajikan dan juga takwa. Okey, kenapa? Sebab Imam Nawawi datangkan satu lagi hadis, waqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Okey, seumpama apa lepas Imam Nawawi bagi reminder macam tu, Imam Nawawi kata sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dalam hadis yang sahih, Allah sentiasa memberi pertolongan kepada hamba-hambanya selama hamba-hamba itu memberi pertolongan kepada saudaranya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tolong ni bukan hanya tolong bagi duit sahaja. Bukan tolong, okey, tunjukkan macam mana untuk buat tesis supaya cepat-cepat masuk bilik vaibah sahaja. Tetapi rupa-rupanya pertolongan yang kita patut bagi kepada rakan-rakan kita sebenarnya adalah kita kena bawa mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kena tolong rakan-rakan kita untuk mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan untuk kembali kepada ketakwaan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya berhenti di situ. Dan sebelum saya berhenti, tuan-tuan dan puan-puan, kitab Imam Nawawi ni, tuan-tuan dan puan-puan, menjadi, ataupun Imam Nawawi sendiri, kata para ulama, menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Okey, menjadi tanda-tanda kuasa Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Sebab kitab Imam Nawawi ni diterima oleh terlalu ramai manusia. Mereka mungkin berbeza pada pandangan mazhab. Mereka mungkin mempertahankan mazhab Maliki. Mereka mungkin fanatik kepada mazhab Syafi'i. Tetapi mereka menerima kitab Imam Nawawi. Nampak tak? Okey, kitab ini diterima oleh ramai manusia. Satu. Dan kitab ini tersebar memberi manfaat kepada ramai manusia melepasi sempadan mazhab. Masya Allah, tabarakallah. Dan Masya Allah, yang paling pelik, tuan-tuan dan puan-puan, Imam Nawawi dijemput oleh Allah Azza wa Jal sebelum berusia 50 tahun. Tapi Masya Allah, tabarakallah, kebanyakan daripada karangan Imam Nawawi qabulul azim, diterima oleh ramai orang. Tuan-tuan, bayangkan Imam Nawawi meninggal pada tahun 676, dan pada malam ini kita yang mendengar kitab ini, kita hidup pada tahun berapa? 1445 Hijrah, kan? Lebih kurang plus minus, Imam Nawawi telah meninggalkan kita lebih kurang 800 tahun. To be exact, 769 tahun lebih kurang. Tuan-tuan, tapi sampai malam ni,
kita masih lagi mendengar perkataan-perkataan yang datang daripada Imam Nawawi, dan pada malam ni saya bacakan mukadimah Imam Nawawi untuk kita sama-sama refleksi. Baik. Maka itu sahaja pada malam ni. Dan mudah-mudahan apa yang kita bacakan pada malam ni memberi manfaat kepada anda. Dan apakah kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan? Kita jadikan dunia ini sebagai tempat persinggahan kita, insya-Allah. Sebab untuk kita menuju Darul Qarar, untuk kita menuju ke tempat yang lebih kekal abadi. That's why saya pesan kepada para pelajar master PhD dalam semua seminar yang kita anjurkan, jadikan apabila you tulis tesis, jadikan tesis you, setiap perkataan itu menjadi batu bata jambatan ke syurga. Dan tuan-tuan dan puan-puan, doalah kepada Allah Azza wa Jal, mudah-mudahan kita dapat habiskan kitab ni, insya-Allah. Okey, dapat habiskan kitab ini, insya-Allah. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan? Bila Imam Nawawi memulakan kitab yang pertama dan bab-bab yang seterusnya, seumpama Imam Nawawi nak bagi tahu kitab yang pertama adalah taman yang pertama. Dalam taman pertama tu ada taman-taman kecil. Kemudian kitab yang kedua, taman yang kedua, dalam kitab yang kedua ada taman-taman kecil. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita untuk lintas taman-taman ini, dan mudah-mudahan Allah Taala ampunkan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melihat ini sebagai salah satu usaha untuk kita memahami Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, untuk saya buka lebih awal kepada anda, kelihatan Imam Nawawi dalam mukadimah ni dia beritahu dia hanya masukkan dalam kitab Riyadhus Salihin ini hanya hadis-hadis yang datang daripada Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan hadis-hadis yang luar daripada kitab ini, yang mana mungkin datang daripada Tirmizi, daripada An-Nasai, tetapi pada pandangan Imam Nawawi itu adalah hadis yang sahih. Bermakna apa? Bila kita masuk dalam kitab ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita rasa tenang. Kenapa tenang? Sebab pengarang kitab Riyadhus Salihin begitu berhati-hati, walaupun kitab ini bercakap tentang fadailul a'mal. Okey, fadailul a'mal. Okey, bercakap tentang fadilat-fadilat amal-amal salih. Yang mana para ulama tidaklah terlampau tasyaddud. Okey, para ulama taklah terlampau rigid dalam fadail amal ni. Maknanya hadis yang dhaif pun diambil juga untuk kelebihan amalan. Namun demikian, tuan-tuan dan puan-puan, Imam Nawawi memastikan yang masuk dalam kitab ini hanya datang daripada hadis-hadis yang sahih sahaja. Macam. Okey? Dan mungkinlah sahih pada Imam Nawawi, mungkin pada ulama hadis lain mungkin darjatnya lain. Namun demikian, okey, kena ingat, ijtihad tidak akan memadamkan ijtihad yang lain. Kena faham kaedah tu. Okey, al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad tidak memadamkan ijtihad yang lain. Okey, itu sahaja pada malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat. Okey, jumpa malam esok, insya-Allah. Dan malam esok special sikit sebab kebetulan kita membacakan kitab ini, Riyadhus Salihin, dan kebetulanlah, kebetulan ramai kita di Malaysia ni yang tengah naikkan spanduk, yang tengah naikkan banner, naikkan poster, katanya menyambut hari jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah, ala kulli hal. Atas kesempatan itu, tuan-tuan dan puan-puan, kebetulan kita ada kuliah sebelum tidur ni, mudah-mudahan tak apalah, mereka nak raikan, mereka silakanlah. Namun demikian, tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil atas maksud itu. Pada malam esok agak special sikit. Kita bacakan kitab Riyadhus Salihin ini, plus kita akan bercakap berkenaan dengan
Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selamat malam. Itu sahaja pada malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.